Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, tuanku pemangku raja, menghadap ke bawah duli yang teramat mulia, Raja Puan Muda Perlis, pati menjunjung kasih atas keberangkatan tuanku dan memohon perkenan untuk memberikan tazkirah ringkas antara tarawih ini. Yang Amat Muhammad Menteri Besar, ahli-ahli mesyuarat kerajaan negeri, ketua-ketua jabatan, ashabul fadilah, hadirin dan hadirat sekalian. Tadi masa Ustaz Qarni bercakap tadi, Ustaz Qarni ni orang Terengganu. Dia duduk menjadi pendakwah di Perlis, tapi dia sebut tentang Mekah dia. Tapi saya nak sambung sikit selain pada Mekah. Nabi ni dia lahir di Mekah dan memulakan dakwah di Mekah, tetapi orang Mekah lawan Nabi. Siapa yang terima dakwah Nabi? Orang Yathrib, orang Madinah. Kenapa orang Yathrib terima dakwah Nabi sedangkan orang Mekah tak terima? Ahli-ahli pengkaji sirah, mereka cuba lihat apa yang menyebabkan cepat sangat orang Yathrib ni nak terima dakwah Nabi Muhammad. Salah satunya seperti yang disebut oleh Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni penulis periwayat sejarah, Muhammad Ibn Ishaq. Dia kata salah satunya ialah kerana di Yathrib ni Madinah, kemudian Nabi tukar jadi nama Madinah, ada Yahudi. 3 Yahudi yang terkenal, Quraidah, Qainuqa dan Bani Nadir. Ini 3 Yahudi di Madinah ni. Mereka adalah people of the book. Mereka adalah orang yang mengetahui wahyu. Mereka ada Taurat, mereka ada Taurat lah khususnya. Jadi mereka ada Talmud. Mereka selalu mengugut orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah yang pada awalnya namanya Yathrib. Kata mereka, nanti akan datang seorang Nabi. Dengan Nabi itu kami akan perang dengan kamu. Kami akan lawan orang Arab. Inilah ugutan Yahudi. Tengok tuan-tuan, mula-mula krisis ni dia macam politik. Yahudi diugut kerana Yahudi dengan Arab ni, dia memang ada persaingan. Yahudi ni satu bangsa yang agak dominan di dalam ekonomi. Dengan sistem ribanya, menindas orang yang berhutang, ini Yahudi lah. Tapi mereka mengugut, nanti kalau datang Nabi akhir zaman, kami akan bersama dengan Nabi itu akan memerangi kamu, wahai orang Arab. Di atas andaian orang Yahudi, the last prophet, Nabi yang akhir itu juga Yahudi. Pasal banyak Nabi sebelum Yahudi. Bila timbul cerita Nabi lahir di Mekah, orang Madinah ambil kesempatan cepat-cepat. Sebelum Yahudi pergi, kita dulu. Tengok, asal perbalahan, perselisihan dalam politik negeri. Bila mereka pergi, mereka dengar Nabi SAW, mereka kata confirm dia Nabi. Mereka buat perjanjian Aqabah. Siapa yang mengaji, itu yang kita pergi buat haji, ada Aqabah, Jamrah Wusta, Kubra, Sughra, Jamrah Aqabah. Mereka buat perjanjian dan akhirnya Nabi pergi mereka invite Nabi mari ke Madinah ataupun Yathrib. Okey, dari sini saya nak cerita. Antara pembesar Yahudi itu yang the most knowledgeable, yang paling berilmu, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, sahabat Nabi. Kita dengar apa Abdullah bin Salam kata. Pasal saya nak relate dengan pentadbiran ni, kerajaan negeri ke kerajaan negara ke.
dalam hadis ni. Abdullah bin Salam kata, falamma qadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah injafala an-nasu qibalahu, sebagai lewat alaihi wa ana fi man injafal. Apabila Nabi mari ke Madinah, orang berpusu-pusu nak pergi ke Nabi. Pasal ni dah kempen dah kuat ni. Nabi akan datang, Nabi akan datang, sampai orang berpusu-pusu. Abdullah bin Salam, dia apa dia? Ilmuwan, ulama besar Yahudi. Aku termasuk di kalangan orang yang pergi tu. Falamma tabayyantuhu, dalam sebagian riwayat falamma ra'aituhu fa'araftu min wajhi anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Apabila aku pergi tengok dia, aku dapat simpulkan daripada wajah dia, dia bukan wajah seorang pendusta. Bukan. Ni bukan kaki bohong. Dalam nak cerita yang lain, maksudnya muka kaki bohong ni kadang-kadang orang boleh kenal kaki temberang ni kan. Tapi maksudnya Abdullah bin Salam kata, falamma tabayyantuhu fa'araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku tahu ni bukan muka seorang pendusta. Wa kana awwala ma yaqul, sebagai ma sami'tuhu yaqul, antara benda yang awal aku dengar dia cakap. Tuan-tuan, ini sama ada kita nak kata ini ucapan dasar Nabi ke, kali pertama sampai ke Madinah ni. Tuan-tuan kena bayang, Nabi daripada Mekah dibuang oleh kaum dia. Datang ke Madinah, orang Madinah sambut. Ramai duduk tunggu ni. Yang ni lah Nabi. Nak dengar Nabi kata apa? Apa benda pertama Nabi kata? Ni bukan nak dengar tazkirah expected Nabi sebagai nakkan jadi leader, nak memimpin Apa benda yang pertama Nabi kata? Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya? Ifshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri orang makan. Wasilul arham, hubungkan kekeluargaan. Wasallu bil laili wan nasun niyam, sembahyang pada waktu malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulu jannata bisalam, tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Okey, siapa nak memerintah, dia dengar Nabi sebut apa? Yang pertama Nabi kata, wahai sekalian manusia, sebarkan salam. Maksud semua rakyat yang nak duduk di Madinah yang nak follow aku ni, peace, perdamaian. Semua orang rakyat kena berdamai, kena sebarkan salam. Salam maksud perdamaian. Yalah, kita maksud assalamualaikum lah, peace be upon you. Cuma kita maksudnya salam sejahtera lah. Cuma kita di Malaysia ni menyebabkan orang bukan Islam, dia rasa salam tu bukan untuk dia. Sebab kita kata assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Assalamualaikum tu salam lah, sejahtera lah. Dia pun dah duduk daripada merdeka, takkan tak tahu assalamualaikum tu salam sejahtera, sebab kita tak educate dia. Tapi tak apalah, dah kita berlaku. Sebenarnya assalamualaikum tu for all, untuk semua. Nabi kata sebarkanlah salam. Satu. Yang kedua, wa at'imut ta'am, bagi orang makan. Maksud untuk bernegara, hidup bernegeri, hidup dalam pentadbiran yang Nabi akan bawa, bagi rakyat cukup makan dia. Semua orang support each other. Jangan ada orang tak ada makan. Wasilul arham, kuatkan silaturahim. Sistem kekeluargaan, kuatkan balik. Kita kalau lihat Nabi, Nabi dibuang oleh Quraisy tau. Tapi Nabi tak mari sebagai pemberontak. Kalau tidak orang dibuang dalam kemarahan, mesti akan cakap dengan nada yang marah. Keluarga buang,
Tapi Nabi tak kata putuskan keluarga. Itu masalah Quraisy, jangan dibawa ke Madinah. Hubungkan silaturahim. Keempat, wasallu bil lail, semayang pada waktu malam, wan nasun niyam, sedangkan manusia tidur. Ini menimbulkan kekuatan kepada rakyat, spiritual, sehingga rakyat ikhlas, solat dengan ikhlas, semayang malam. Sebab tu sukar untuk kita nak dapati pemimpin pejuang agama, dia tidur sampai subuh tak bangkit semayang tahajud, kemudian dia mampu bertahan untuk mempertahankan agama. Hampir mustahil. Sebab tu surah yang awal, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Yang tak bangun malam boleh, tapi nanti dia akan, orang kata bahasa dia akan gelong sikit. Key dia, kekuatan dia bangun malam. Bangun malam. Sejuta masalah dalam hidup, bangun malam. Nabi kata spiritual untuk rakyat, bangun malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu masuk syurga dengan sejahtera. The first speech of our prophet when he arrived at Madinah, itu ucapan pembukaan yang mengubah minda Abdullah bin Salam sebagai penentang. Dia join Nabi SAW. Dia join Nabi SAW. Satu. Yang berikutnya ialah, hadirin dan hadirat, kita duduk dalam pentadbiran ini, kita ada menteri besar, ada semua ni. Apa yang nak manusia hidup atas dunia ni? Dia bukan solat saja. Dia bukan nak mati masuk syurga saja. Sebelum nak masuk syurga, dia hidup atas muka bumi ni. Dan agama mengimbangi, maksudnya nak kita ada satu tasawur yang jelas, the real life adalah akhirat, tapi kita untuk sementara tu mesti hidup dengan terhormat di atas muka bumi ini, dengan terhormat. Sebab tu doa yang selalu kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan, berilah di dunia ni baik, di akhirat pun baik, dan selamatkan kami daripada api neraka. Itu Nabi Sulaiman alaihi salam, maharaja yang tak ada dah orang macam Nabi Sulaiman. Tumuh. Saya kadang-kadang bila baca doa Nabi Sulaiman tu, saya terfikir apa yang, saya tertanya-tanya apa yang ada dalam fikiran Nabi Sulaiman. Apa doa ni? Ni Hafiz Uffas subhanallah. Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, berikanlah, wahai Tuhanku, ampunkanlah aku dan berikanlah aku satu kerajaan yang tidak ada sesiapa pun akan memperolehi sepertinya selepas daripada aku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memberi. Ulama-ulama tanya, Nabi Sulaiman tak mau orang lain best pada dia ke? Tapi kerana dia tahu Allah boleh bagi sisi yang berbagai-bagai. Dia menjadi raja bukan soal kemewahan dia saja, tapi soal dia menguasai jin, manusia, haiwan. Tapi doa dia, Rabbi ghafirli, wahai Tuhan, ampunkanlah aku dan berikan aku satu kerajaan yang tidak ada siapa pun yang sepatutnya selepas itu, yang tak akan siapa pun mencapai sepertinya selepas daripada aku. Maksudnya tumuh, cita-cita yang besar patut ada pada diri Nabi. Nabi SAW kata, tak apa ya Allah, berilah lebih kurang, yang penting hidup di akhirat insya-Allah. No. You hidup dengan terhormat atas muka bumi, dan akhirat ada tempat yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang Tuhan sayang, negeri yang baik, dan Tuhan yang maha penyayang. Itu yang patut dilakukan oleh sesiapa sahaja yang mengambil kuasa pemerintahan. Bukan saja membangunkan soal akhirat, penting, asas, supaya manusia tak menyeleweng, tak rasuah, tak apa.
tapi hidup dengan terhormat. Orang Islam alhamdulillah masjid penuh. Walaupun kadang-kadang taklah 100%, tapi mailah masjid sekarang ni. Tapi kita masih gagal untuk hidup sebagai satu umat yang terhormat di mata orang lain. Kalau kita habaq kat orang barat ke apa, Islam telah mengangkat kedudukan dunia dan akhirat, dia mungkin akhirat, dunia kami belum nampak. Tapi Nabi Sulaiman telah meminta. Dan kita dalam doa sering disuruh, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibun mimma kasyabu. Itu yang disuruh untuk kita lakukan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan semangat ini, ungkapan Nabi, bukan kata wahai manusia, bila Nabi mari pastikan kamu semua menjaga salat, benar. Tapi Nabi kita sebarkan salam, beri orang makan. Ketiga apa? Hubungkan silaturahim. Strengthen unik di dalam masyarakat, iaitu family. Kita ni silaturahim ni kita salah faham. Kita faham silaturahim, kita ziarah kawan kita silaturahim. Itu bukan silaturahim, itu ukhuwah. Silaturahim silah yang ada dengan rahim. Rahim tu rahim ibu, maksud kekeluargaan. Dan bangunkan spiritual, jujur semayang malam, bukan nak tunjuk ke orang mana. Kalau orang boleh jujur tengah malam dengan Allah, bangun minta pertolongannya, siang hari dia memerintah dengan baik, mudah-mudahan Allah memberkati umat Islam, negeri kita, negara kita dan keseluruhannya. Ini dah lebih daripada 7 minit dah. Tapi tak apa, kerana tadi masa sembahyang 4 rakaat ada yang mengantuk. Jadi saya panjang sikit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjong kasih tengok.